Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Malam ini kita turut memberi tumpuan kepada salah satu perkara yang tidak kurang pentingnya. Yang saya maksudkan adalah malam ini kita ingin memberi tumpuan secara khususnya untuk melihat kepada satu aktiviti kegiatan jenayah yang disebut sebagai jenayah pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran. Kerana apa yang dimaklumkan sebelum ini, jenayah pemerdagangan orang adalah merupakan jenayah ketiga tertinggi di peringkat antarabangsa selepas pengedaran dadah dan juga penyeludupan senjata api. Dan kalau di peringkat Malaysia, kita tidak terkecuali terlibat juga terkait dengan jenayah pemerdagangan orang. Dan kalau diikutkan berdasarkan statistik, kalau dibandingkan untuk tahun 2020 dilaporkan sebanyak 165 kes jenayah pemerdagangan orang dibandingkan dengan beberapa tahun lalu iaitu pada tahun 2008 hanya sekitar 17 kes. Manakala bagi jenayah penyeludupan migran pula direkodkan juga meningkat iaitu kalau diikutkan pada tahun 2010 hanya 3 kes meningkat kepada 265 kes pada tahun 2020. Jadi ini satu perkara yang ingin kita bawa diskusi dan juga perbincangan pada malam ini, dan juga salah satu lagi tumpuan juga adalah melihat kepada pada pertengahan tahun ini iaitu pada Julai 2021 yang mana Jabatan Negara Amerika Syarikat menurunkan kedudukan Malaysia pada tahap ketiga bagi tahap yang paling rendah dalam laporan pemerdagangan manusia TIP 2021. Dan kalau kita lihat, kalau ikut perbandingan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 1 itu merujuk kepada pematuhan sepenuhnya. Tahap 2 pula bagi usaha yang signifikan untuk mematuhi TVPA. Manakala tahap ketiga iaitu tahap yang meletakkan Malaysia pada ketika ini adalah negara yang tiada usaha untuk mematuhi standard minimum TVPA. Kali terakhir kita berada pada tahap ketiga adalah pada tahun 2014. Jadi untuk kita bawa diskusi dan juga perbincangan pada malam ini, bagaimana boleh kita perbagi kedudukan ini dan juga realiti semasa dan juga komitmen kerajaan, dan akhirnya apa peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat dan juga komuniti, terutamanya golongan belia. Jadi untuk waktu ini saya ingin bersama dengan yang pertamanya Presiden Alumni Parlimen Belia Malaysia iaitu Encik Muhammad Nazrin Faiz Cik Abdul Aziz, dan yang keduanya ialah Encik Muhammad Najib Abu Samah, Naib Pengerusi 1 Majlis Belia Selangor Daerah Gombak. Assalamualaikum kedua-duanya. Okey, mungkin saya nak mulakan dengan Encik Nazrin dahulu. Daripada apa yang saya kongsikan pada awal tadi, melihat pada tahap 1, 2, 3, bagaimana boleh kita faham tentang tahap kedudukan ini, tahap keseluruhan jenayah pemerdagangan manusia dan juga penyeludupan migran di negara ini pada ketika ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Fauzi dan juga Astro Awani atas menjemput kami daripada Alumni Parlimen Belia Malaysia. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Saya perkenalkan sikitlah. Alumni Parlimen Belia ini adalah satu program di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang merupakan mengumpul anak-anak muda di dalam Dewan Rakyat. So, apa signifikannya kami di dalam program ini adalah kami adalah salah satu NGO yang telah dilibatkan bersama untuk menjalankan bengkel pemerdagangan manusia dan jenayah imigran ini tempoh hari. Jadi apabila kita bercerita tentang keseriusan, saya rasa kita tidak boleh meletakkan orang kata tiada sebarang usaha daripada pihak kerajaan terutamanya untuk melaksanakan ataupun untuk membanteras jenayah pemerdagangan manusia. Cuma mungkin yang boleh kita lihat adalah ramai dalam kalangan belia ni masih belum arif atau belum tahu tentang isu ini. Maka kami hadir untuk kita sama-sama memahami dan seterusnya kita cuba berperanan. Kerana tugas ini kita tidak boleh letakkan hanya kepada pihak kerajaan, tetapi sebenarnya tugas ini jatuh juga kepada kita yang lebih kurang belasan juta belia yang ada ni untuk berperanan bersama. Jadi saya rasa mungkin ini ada satu kegusaran sebenarnya apabila kita diletakkan dalam kumpulan 3 ataupun tahap ketiga. Tapi saya lihat ini juga satu wake up call kepada kami juga anak muda, dan juga kalau di sini di bawah KDN ada satu agensi ataupun satu jawatan kuasa yang disebut MAPO. MAPO inilah antara agensi yang menggerakkan khusus kepada pemerdagangan manusia sebenarnya. Jadi kami orang rasa kita di peringkat belia perlu
orang kata reach out juga kepada pihak kerajaan melalui apa item ataupun agensi yang ada untuk kita bersama-sama menggambling. Barulah kita dapat selesaikan masalah pemerdagangan manusia. Sebelum kita nak menjurus membawa diskusi ni kepada bagaimana anak muda ataupun belia ni boleh memainkan peranannya dalam mana kita melihat kepada usaha untuk memerangi ataupun membantras pemerdagangan orang, tadi disebutkan tentang kefahaman itu juga penting. Kalau disebut tentang pemerdagangan orang, pemerdagangan manusia, pemerdagangan migran, mungkin tak berapa arif bagi setengah pihak, tapi kalau disebut sebagai penghabaan moden, mungkin ada yang lebih faham tentang perkara dan juga istilah itu. Tetapi untuk waktu ini saya nak minta Encik Najib juga untuk memberi sedikit gambaran tentang realiti semasa usaha membantras ataupun usaha memerangi perdagangan orang dan juga penyeludupan migran pada ketika ini. Kita tahu realiti sebenar dan juga realiti baharu yang kita lalui pada ketika ini sedikit sebanyak memberi sedikit cabaran kepada pihak berkuasa, pihak kerajaan untuk bersama-sama ataupun membantras jenayah pemerdagangan orang. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan berkaitan dengan bagaimana boleh kita fahami cabaran pada ketika ini, cabaran pandemik COVID-19 dan juga cabaran untuk membantras jenayah pemerdagangan orang ni. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengenai jenayah pemerdagangan orang ini, kita sebenarnya melihat pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk menangani jenayah ini daripada terus berleluasa ataupun terus berkembang. Namun kita perlu sedar bahawa hakikat pada masa kini kita di masa pandemik seperti ini dan juga beberapa kekangan semasa mengakibatkan aktiviti itu sendiri mengalami pengurangan daripada segi berapa berkesannya tindakan yang telah diambil ini. Jadi satu bengkel yang telah diadakan sebelum ini, yang mana saya juga turut terlibat dan dianjurkan oleh MAPUN dan juga alumni Parlimen Belia mengenai jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini, sebenarnya satu lagi inisiatif tambahan untuk kerajaan bagi membendung masalah ini. Kerana apa? Kita menyadari bahawa semakin meningkat kadar jenayah melibatkan pemerdagangan orang ini adalah diakibatkan oleh kekurangan pengetahuan dari pihak atau golongan-golongan masyarakat itu sendiri. Yang mana inisiatif untuk mendidik masyarakat itu perlu dalam memastikan bahawa inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan menuju ke hadapan akan lebih mendapat sambutan daripada masyarakat. Yang mana di masa sekarang ni kita dapati masyarakat mempunyai peralatan-peralatan pintar, smartphone di tangan-tangan mereka. Tetapi adakah penggunaan itu cukup pintar untuk mengelakkan mereka daripada terlibat secara tidak langsung ke dalam aktiviti jenayah seperti ini? Encik Nazir mungkin boleh dikongsikan juga pada waktu ini, tadi dikongsikan tentang bagaimana anak muda ataupun belia boleh memainkan peranannya. Mungkin pada waktu ini, bila mana kita bercakap tentang peranan anak muda ni, saya ambil contohlah, kalau yang terbaru yang berlaku dalam tempoh seminggu 2 minggu ini, kita melihat kepada musibah banjir. Bagaimana anak muda ataupun golongan belia ini begitu ramai, mungkin jumlahnya ribuan, puluhan ribu yang turut serta dalam menggerakkan misi bantuan banjir di 6 ataupun 7 buah negeri yang terjejas akibat banjir. Begitu juga beberapa bulan lepas kita melihat bagaimana anak muda menjadi penggerak utama kepada kejayaan program PIK, Program Imunisasi COVID-19, PICK COVID-19. Mungkin pada waktu ini, selain pada kita melihat anak muda ini cukup dikenali dengan begitu signifikan kejayaan dalam program sukarelawannya, tetapi untuk waktu ini, bila mana kita bercakap tentang jenayah pemerdagangan orang, jenayah penghabaan moden ini, apa yang anak muda boleh lakukan, Encik Nazri? Ya, ini kita kata core business lah kan, seperti yang disebut oleh Saudara Fauzi tadi. Semestinya anak muda ini adalah satu kelompok orang kata manusia yang mesti kita letakkan di hadapan. Kerana apa? Saya selalu sebut, orang muda ni, syabab ni, anak muda ni kita tak ada duit, tapi kita ada tenaga, kita ada idea kita. How kita nak penetrate, how kita nak selesaikan masalah. Berkait tentang banjir tadi, saya setuju, daripada seluruh dari Perlis ke Sabah, saya rasa memang ribuan anak muda kita turun ke kawasan untuk kita menyelesaikan masalah banjir. Ini juga yang perlu kita letakkan semangat, terutamanya untuk kita menentang pemerdagangan manusia dan penyeludupan imigran ni. Sebab ramai dalam kalangan anak muda itu sendiri menganggap isu ini isu picisan.
ataupun isu yang remeh, mungkin tidak penting dalam kacamata mereka. Jadi itulah yang sebenarnya anak muda pertama sekali, anak muda kena tahu industri, saya sebut industri ni dah jadi urus niaga. Dah jadi puluhan juta USD yang berlaku urus niaga jual beli yang manusia dan seterusnya juga organ dan sebagainya. Ini bukan orang kata benda main-main. Dan sebenarnya negara kita juga adalah hotspot yang dikatakan sebagai tempat persinggahan sebelum mereka pergi ke negara sebenar untuk mereka pergi. Maka apa yang anak muda boleh buat? Saya lihat ini yang pertama sekali, selain daripada pihak kerajaan, anak muda kena menjadi the third task force ataupun workforce yang untuk menyampaikan apa sahaja masalah ataupun apa sahaja jenayah ini kita kena laporkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mesti menggunakan media sosial. Saya ni anak muda juga Haji. Saya ni suka TikTok lah sekarang. Jadi TikTok ni kita boleh buat video pendek untuk menceritakan tentang bahayanya pemandangan manusia. So let's do it. Maksudnya jadikan ia wave untuk kita sama-sama tunjukkan kalau kita tak menggunakan platform-platform yang kita ada ni untuk anak muda di sana tahu tentang masalah ini, so anak muda tak tahu. So saya rasa selain daripada itu adalah kita anak muda juga boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak kerajaan. Ya, kita tidak mampu untuk menjadi orang kata nak tangkap orang dan sebagainya. Tetapi kita boleh menyampaikan apa sahaja jenayah dengan cara kita kepada platform-platform yang betul. Daripada MAPO, daripada pihak PDRM dan sebagainya. Kerana kita tahu bahawasanya kalau kita di sebelah anak muda ni tidak tahu tentang apa yang berlaku dalam kawasan sekitar kita, apa yang berlaku kepada jiran kita, apa yang berlaku kepada kelompok kita, maka kita tak tahu. Sebenarnya ada mungkin seorang daripada ahli taman kita yang mungkin sudah terlibat dalam pemandangan manusia ni. Dan juga yang kedua, belia ni kita kena terapkan tentang pengetahuan kepada jenayah. Kita tahu bahawasanya benda ini bukan main-main. Dan kita, kalau orang kata kalau tak kena kepada kita, kita tak akan sedar, betul. Jadi inilah yang kita kena ambil. Take it as orang kata mutual punya responsibility. Kita tak boleh jadikan ianya hanya orang kata okey, ini jadi pada orang lain, so tidak penting kepada kita. Jadikan isu pemandangan manusia ni sebagai agenda kita bersama. Barulah kita akan berjaya. Setidak-tidaknya kita mengurangkan kes seperti mana yang disebut oleh Fauzi pada awal. Tadi disebutkan tentang kalau nak dikaitkan tentang penerimaan anak muda ataupun belia terhadap pemahaman mereka terhadap jenayah pemandangan orang ni, kalau boleh disifatkan daripada apa yang disebutkan tadi seperti tidak seksi lah di mata mereka. Tapi untuk waktu ini Encik Najib mungkin boleh kongsikan apa mungkin yang pendedahan dan juga pendidikan ataupun penjelasan yang boleh diberikan kepada anak muda yang mungkin yang sedang menonton pada waktu ini tentang ini sebenarnya akibat jika kita terlepas pandang tentang perhatian dan juga usaha untuk membanteras jenayah pemandangan manusia ini. Okey. Mengenai isu ini, memang ia dilihat sebagai kurang seksi kerana bila kita sebut pasal isu pemandangan orang dan penhidupan manusia, penhidupan migran ini, masyarakat umumnya akan secara automatik apa yang akan timbul di pemikiran mereka adalah ini hanyalah jenayah yang melibatkan pendatang asing ataupun pendatang haram yang masuk ke dalam negara kita tanpa dokumentasi yang sah. Tapi sebenarnya jika kita melihat maksud pemandangan orang itu sendiri, ia adalah apa jua perbuatan melibatkan pemerolehan, pengekalan tenaga kerja, perkhidmatan seseorang melalui paksaan yang ia termasuk merekrut, mengangkut, memindah, melindungi dan juga menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud pemandangan orang dan juga penyeludupan migran. Jadi, bila kita tengok maksudnya ni, dia adalah lebih meluas daripada sekadar pendatang asing. Jika seseorang itu, sebagai contoh, diperdayakan melalui media sosial dan sebagainya untuk tujuan dijadikan buruh di luar negara. Kita ambil contoh yang terdekat, baru-baru ni kita boleh lihat di media sosial ramai belia pergi ke luar negara untuk memetik buah kerana dijanjikan dengan pendapatan yang lebih baik dan sebagainya. Tetapi hakikatnya apabila mereka sampai ke destinasi yang telah ditetapkan, akhirnya mereka dapati mereka dikerah dengan
begitu teruk, ya, sehingga gaji ditahan, tak dibayar gaji, sehingga ada yang balik selai sepinggang dan sebagainya. Ya. Tanpa mereka sedari bahawa itu juga adalah sebahagian daripada jenayah pemberangan orang yang melibatkan rakyat kita sendiri. Sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang warga negara, sebenarnya kita sendiri terdedah kepada aktiviti jenayah ini. Yang mana bila kita sebut bahawa kita adalah warga negara, kebanyakan masyarakat di luar sana rasakan, aku akan terkena atau aku akan terlibat dalam statistik jenayah macam ni. Sebab apa? Ini hanya melibatkan pekerja asing. Tapi itulah hakikat yang sebenar. Dia mempunyai mereka ini, golongan-golongan yang melakukan jenayah ini mempunyai pelbagai inisiatif, pelbagai cara untuk memperdayakan mangsa-mangsa mereka. Dan ini bukan hanya sekadar terhad kepada buruh asing, malah mereka juga ada yang telah diinaya hingga menjadi pekerja seks dan sebagainya. Yang mana ianya tanpa kita sedari adalah lebih dekat dengan kita dari apa yang kita jangkakan. Jadi satu pengetahuan khusus ataupun satu kesedaran diperlukan untuk masyarakat dan juga belia terutamanya mengenai jenayah ini tidak kira siapa. Ia boleh berlaku pada kita, dia boleh berlaku kepada jiran kita dan sesiapa juga dalam hidup kita. Jadi ini kesedaran yang perlu ditingkatkan. Kerana tanpa kesedaran ini, jenayah ini akan menjadi satu kebiasaan dalam hidup masyarakat. Kiranya kita tidak akan bertindak, kita tidak akan react jika perkara ini berlaku di sekeliling kita. Dan ini yang mengakibatkan, pada pendapat saya, ia menjadi semakin parah apabila masyarakat itu sendiri mengendahkan jenayah ini kerana kurang pengetahuan. Cik Razin, daripada apa penjelasan tentang bagaimana ia mendorong, apa punca-punca mendorong kepada berlakunya ataupun peningkatan berlakunya jenayah pemerdagangan manusia ini, soalan yang seterusnya adalah melihat sampai bila kita nak lihat penghambaan moden ini terus berlaku. Kita dah nak masuk lebih kurang dalam 2-3 hari nak masuk tahun 2022 ni. Adakah masih lagi isu dan juga topik yang sama ingin kita bincangkan tentang jenayah pemberdagangan manusia, penyeludupan migran untuk tahun baharu, realiti baru ini. Jadi di mana penghujungnya berkaitan dengan isu ini? Saya rasa ini bukan orang kata mimpi di malam hari dan boleh kita selesaikan dalam fortnight lah. Saya rasa ini adalah orang kata satu cabaran kepada kita. Bukan sahaja negara, bukan sahaja agensi kerajaan, malah kita sebagai salah seorang rakyat Malaysia untuk memastikan ia mesti digebeling bersama. Apa sahaja isu yang berlaku di negara kita ini kita kena faham. Pihak kerajaan ada limitasi mereka. Kalau kita lihat kepada agensi penguatkuasaan pun, bagaimana mereka ingin menjaga seluruh negara dengan orang kata ketidakcukupan anggota. Jadi saya lihat, seperti yang saya beritahu pada Fauzi pada awal tadi, kita kena lihat apa peranan yang boleh kita mainkan. Yang paling asas kita boleh menyampaikan apa sahaja orang kata bibit-bibit awal kepada pemandangan manusia ni ataupun bagaimana penjenayah ini mahu menarik, kita boleh melaporkannya kepada pihak MAPO. Kalau ikut talian hotline, dia ada hotline 03 8000 8000. 03 8000 8000 ni khas untuk MAPO. Kerana di MAPO ni memang mereka ni adalah agensi yang khusus yang membanteras tentang pemberangan manusia dan penyeludupan imigran. Tapi saya rasa sebagai satu langkah jangka masa panjang, kita mainkan peranan kita bersama, bukan saja untuk kita sampaikan sahaja tentang masalah ataupun tentang isu ini, tetapi kita juga perlu menjadi orang kata apa? Orang yang menidakkan sindiket-sindiket ini, kerana sindiket ini terlalu lama berleluasa sebenarnya, dan ia bukan hanya sindiket orang kata kampung. Mereka ini adalah well structured punya sindiket yang di mana mereka ini all over the world, yang dah ada rangkaian-rangkaian. Jadi kita kena bekerjasama dengan lebih erat dengan pihak berkuasa, bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara, untuk memastikan akhirnya secara khusus untuk menangkap ataupun membanteras ini mestilah pihak berkuasa. Tetapi kita, peranan kita seperti yang saya sebut awal tadi, kita perlu memainkan peranan untuk menyampaikan info, gunakan apa sahaja cara. Kalau di Facebook lah.
Kalau anda boleh menyampaikan info itu secara dalam kelompok kecil, sebagai contoh, Saudara Najib mewakili Persatuan Belia. Berada dalam kelompok kecil, kita boleh sampaikan tentang info-info seperti ini. Chip in sahaja info yang kita boleh. Barulah pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh negara, daripada top to bottom, kita boleh mainkan peranan. Kalau tidak, kita hanya akan, orang kata, mengejar bayang-bayang yang tidak tahu sampai bila sampai habis. Tadi disebutkan tentang kerajaan ada limitasi ataupun kekangan dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang, dan kalau boleh saya nak bacakan sedikit yang terbaru baru-baru ini, yang mana Dewan Negara juga telah pun meluluskan rang undang-undang anti pemerdagangan orang dan juga anti penyeludupan migran pindaan 2021, antara lain melihat kepada tujuannya adalah untuk memastikan akta sedia ada, iaitu Akta Anti Pemerdagangan Orang dan juga Anti Penyeludupan Migran 2007 kurungan Akta 670 selaras dengan kehendak protokol Palermo dan Konvensyen ASEAN bagi menentang pemerdagangan manusia, terutamanya wanita dan juga kanak-kanak. Dan antara lain, ini termasuklah pindaan tafsiran pemerdagangan orang dan juga pemansuhan tafsiran paksaan. Mungkin pada waktu ini, dalam lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini, mungkin Encik Najib mungkin boleh tambah berkaitan tadi dikongsikan apa yang boleh dibantu untuk kerajaan, peranan masyarakat khususnya untuk belia, untuk memberi sedikit pemahaman dan juga penjelasan pendidikan berkaitan dengan jenayah pemerdagangan orang, tetapi khususnya untuk pihak berkuasa dan juga kerajaan, mungkin ada cadangan yang boleh dikongsikan daripada sudut pandang anak muda sendiri berkaitan dengan apa lagi yang boleh dilakukan selain daripada melihat kepada rang undang-undang pindaan ini, dan juga sebelum ini juga Menteri juga ada maklumkan tentang bagaimana KDN akan memperkenalkan satu kaedah ataupun sistem baru e-locker. Apa lagi yang boleh dilakukan khususnya untuk kita melihat kepada titik noktah kepada jenayah pemerdagangan orang ini? Okey, pada pendapat saya, Fauzi, untuk menjadikan aktiviti pembenterasan jenayah ini lebih berkesan, tidak cukup untuk saya tekankan bahawa perlunya penyebaran kesedaran dan juga pemahaman mengenai jenayah ini di kalangan masyarakat. Kerana tanpa pengetahuan yang mencukupi, rakyat atau masyarakat secara khususnya belia akan terus berada di dalam satu tanda soal yang besar, sama ada perkara ini salah atau perkara ini betul. Jadi kalau mereka tidak tahu perkara apa yang betul, adalah mustahil untuk mereka tahu apa yang salah. Jadi adalah amat penting untuk inisiatif yang diambil oleh kerajaan menuju ke hadapan perlulah disertakan dengan penyebaran maklumat yang lebih berkesan kepada masyarakat, khususnya belia. Kerana belia ini peranannya boleh digembeling, tenaganya boleh digunakan. Ya, terutamanya melalui persatuan-persatuan belia, kami juga boleh digunakan sebagai medium untuk penyebaran maklumat yang berkaitan dengan untuk membenteras jenayah ini. Jadi jika digunakan sebaiknya, insya-Allah menuju ke tahun hadapan, mungkin kita akan kembali kepada tier 2 dalam isu ini. Mungkin yang terakhir sekali dalam 30 saat yang terakhir ini, Encik Nazrin optimis untuk tahun 2022 ni kita mampu naik kembali kepada tahap kedua? Saya optimis, cuma saya rasa untuk jangka masa yang sederhana ini, yang pertama, kita kena lihat kepada akta ataupun pelindungan pemberi maklumat. Itu yang pertama. Orang nak lapor ni pun takut. So itu yang pertama, pihak kerajaan kena ambil juga port pasal isu ataupun akta ini. Yang kedua, saya lihat kita di peringkat alumni ataupun peringkat anak muda menyambut baik usaha kerajaan untuk memastikan apa sahaja peranan yang boleh digemeling bersama dengan anak muda. Yes, kita boleh open, kita boleh bersama-sama. Akhirnya kita nak membantu pihak kerajaan. Jadi besar harapan saya lah dan juga anak muda di luar sana untuk kita bersama-sama bekerjasama untuk memastikan agenda menentang ataupun pemerdagangan manusia dan juga penyelundupan migran ini menjadi satu agenda nasional, dan akhirnya barulah kita dapat melaksanakan ataupun kita dapat merealisasikan seperti yang Fauzi sebut untuk kembali ke tier 2 ataupun lebih baik. Dan akhirnya kalau anda semua terlibat, anda semua kena menentang perhambaan moden ini, kerana kita bukan main-main. Ini agenda yang sangat penting kerana mungkin berlaku pada adik anda, keluarga anda atau keluarga kita sendiri. So let's fight it.
together. Okay, baik, terima kasih kepada Cik Muhammad Nazrin Faiz, Cik Abdul Aziz. Cik Muhammad Nazrin adalah Presiden Alumni bagi Parlimen Belia Malaysia, dan seperti tadi di sebelahnya adalah Cik Muhammad Najib Abu Samah. Cik Muhammad Najib adalah Naib Pengerusi 1 Majlis Belia Selangor Daerah Gombak, yang mana kedua-dua tetamu pada malam ini memberi sedikit pandangan melihat kepada kedudukan dan juga realiti semasa usaha ke arah memerangi atau membantras jenayah yang disebut sebagai pemerdangan orang dan juga penyeludupan migran, dan juga turut kedua-dua tetamu memberi sedikit pandangan melihat kepada sudut dan juga perspektif anak muda. Apa anak muda dan juga golongan belia boleh mainkan peranan mereka dalam usaha untuk kita melawan aktiviti perhambaan moden pada ketika ini. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini agenda awal ni. Saya Fauzian, kita jumpa lagi.